sepanjang kita menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak yang juga dikenali sebagai bulan Syahrul Siyam, Syahrul Quran, bulan sebagai bulan yang kita umat Islam berpuasa, dikenali juga sebagai bulannya turunnya Al-Quranul Karim, dan bulan yang mana kita kembali memulai dengan niat yang baru, keazaman yang baru. Sebab apa? Ramadan tu adalah bulan terbiah, sekolah kita yang pertama. Jadi bila kita masuk pada sekolah Ramadan, nescaya itu sebahagian daripada didikan secara terus Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang pertama, dalam bulan Ramadan, bahkan sebelumnya, bila kita dah masuk, setiap hari kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam Ramadan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengistijabkan doa kita sebelum ni. Sama ada kita baca ataupun tidak, pastinya mungkin kita mengaminkan doa orang yang membaca. Sebab dalam doa itu sendiri dia tidak sebut aku, tapi dia sebut kami, gitu. Wa barik lana fi Ramadan, dan berkatilah kami pada bulan Ramadan. Lalu kita pun amin. Sebelum masuk Ramadan, lalu didoakan wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami pada Ramadan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan setiap hari pula tu. Lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita bersyukur dengan cara bergembira meraikannya. Jadikan setiap daripada hari-hari dalam bulan Ramadan sebagai seperti mana hari raya juga, kena bergembira. Disebabkan dengan kegembiraan itu mengajar didik kita agar kita juga dibiasakan untuk merasa gembira dengan ibadah-ibadah setelah menjelangnya Ramadan ataupun setelah berakhirnya Ramadan, begitu. Jadi kita dah ada pengalaman bergembira dalam Ramadan. Oleh kerana itu mendidik untuk kita bergembira pula selain daripada Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah olehmu wahai Muhammad, dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rahmatnya, yakni dengan ibadah-ibadah ini semua adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, seperti mana Allah kurniakan kepada kita Islam dan iman. Maka oleh kerana itu falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Menunjukkan Rasulullah diperintah oleh Allah, hendaklah mereka bergembira dengan apa yang dikurniakan oleh Allah. Lalu kita kena rasai bahawasanya Ramadan ini satu kurniaan, pemberian daripada Allah. Bukan seperti mana habisnya akan Syaban, masuk Ramadan, habis Ramadan, masuk Syawal, pusing gitu 12 bulan. Tapi yang perlu kita rasai, ini satu anugerah daripada Allah. Sebab ada orang yang berada dalam Ramadan, cuma dia tidak dapat pahala apapun, sebab dia sendiri tak mau Ramadan. Mungkin disebabkan Ramadan tu juga menjadikan dia semakin susah hidupnya. Nak kena puasa, nak kena menahan diri, nak kena menahan itu, berpantang larang, macam-macam. Bahkan sampai peringkat dia tak suka. Lalu bila dia tak suka, walaupun dia mengharungi Ramadan sebulan, tapi sebab dia tak suka, dia tak dapat apa-apa. Maknanya berlalu begitu saja Ramadan atas orang yang begini. Tu yang Rasulullah kata, rugi serugi-ruginya bila mari Ramadan tak dapat apa-apa. Begitu. Jadi ini adalah satu didikan kepada kita, iaitulah sama juga seperti mana kalau kita amal, rugi juga apabila amalan kita ditolak oleh Allah. Mengapa? Kemungkinan amalan kita adanya riya, adanya sum'ah, dan begitu juga kita tidak melaksanakan secara bersungguh-sungguh kerana Allah dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nilaiannya, pahalanya dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita telah tunaikannya. Jadi berkaitan Ramadan tadi, mendidik dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti mana orang mengharungi Ramadan sepatutnya dapat gandaan pahala, seperti mana kata guru saya, masuk Ramadan 1000 kali ganda setiap daripada amalan. Yang berkaitan dengan pahala 70 ataupun gandaan 70 tu dah termasuk dah. Cuma yang 1000 ini satu gandaan tambahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita solat fardu subuh 2 rakaat, Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan ganjaran yang kita buat
seperti mana kita dah solat subuh 70 kali dah. Makna 140 rakaat. Itu asas dalam Ramadan. Cuma oleh kerana kita telah melaksanakannya, satu kali solat kita solat, Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan lagi 1000 kali. Kita tak tahulah ganjaran pahalanya, diangkat derajat banyak mana dengan jumlah 1000 tu. Sebab di kalangan orang Arab, bila dia sebut 1000, itu menunjukkan satu jumlah yang besar dan banyak. Gitu. Amalan sunat kita, Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran seperti mana kita buat yang fardu. Kita solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala seperti mana kita melaksanakan solat fardu subuh dah. Tapi itu yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, solat subuh jangan pula kita tinggal. Habis solat sunat, lepas tu terus tidur. Tanya tadi semayang apa? Semayang sunat. Subuh belum semayang nak tidur apa? Kan Nabi kata solat sunat dapat pahala macam solat fardu. Cukuplah, buat apa nak banyak-banyak. Betul. Ini mesti orang faham zahir. Begitulah dalam Islam. Kalau sekiranya cakap luruh bendul begitu, gendullah dia. Makna dia faham langsung secara zahir begitu. Itu pasal kita pembelajaran hadis kita ni semuanya mesti ada syarahnya, huraiannya kan. Jadi selain daripada itu, pantang larang kita ataupun pantang larang ni sendiri mengajak adab dalam Ramadan, sehingga kita bawa juga di luar bulan Ramadan. Antaranya yang kedua, kita jaga diri kita, berhati-hati daripada melakukan sesuatu yang menghalangi kita daripada mendapat kemuliaan Ramadan itu sendiri. Termasuklah juga khawatir kita terusir daripada keberkatan Ramadan itu. Kita berada dalam bulan Ramadan, cuma terusir. Maksud terusir di sini, yakni kita tidak dapat keberkatan dan kemuliaan Ramadan itu sendiri. Seperti mana hadis yang saya bacakan tadi, rugi saja dia berada dalam Ramadan. Dan kita kena rasalah perkara tu. Ya. Kalau puasa orang awam masih berpuasa, ini dah keluar pada puasa orang awam dah ni. Orang awam puasa dia sah lagi, Allah terima. Cuma taklah dia dapat seperti mana orang yang khusus ni. Begitu. Sebab apa? Kita ada tanggungjawab, ada dunia lagi. Kita tak boleh nak pisah. Kalau nak puasa secara khusus, tak tengok dah TV tu pukul berapa nak masuk maghrib. Tak tengok ada jejak Rasul ke tak hari sekarang ni? Ada lagi? Dah ke berapa dah? Jejak Rasul ke berapa? Tapi masih ada. Yang baru punya lah tu. Turki. Itu pun dah ulang lah. Dulu pun dah pergi dah. Kan? Ulang-ulang. Saya lagi tak buka TV, mana nak tahu. Cerita rumah kedai ada lagi? Lagilah tak ada. Dah berapa puluh tahun dah. Lama dah. Tapi itu antara rancangan yang suka saya tengok lah bulan puasa. Sebab dia memang ada dalam bulan puasa je. Rumah kedai, orang pelakon dia pun banyak mati lah. Betul kan? Tengok tu je lah. Jejak Rasul, rumah kedai. Lepas tu tutup. Selain daripada itu, antaranya berkaitan dengan lidah kita, berkaitan dengan perbuatan kita, itu pun sama juga. Selain daripada itu, sewaktu kita bersyahur, sewaktu kita berbuka puasa, hati-hati. Jangan sampai kita makan makanan sumbernya itu haram ataupun syubhat sekalipun. Biar makanan kita betul-betul halal dan baik. Walaupun banyak yang diharuskan pada syarak, cuma kita tidak boleh memperbanyakkannya juga. Salah satu adab kita dalam bulan puasa, jangan makan terlalu kenyang sewaktu sahur dan juga berbuka.
Itu dah jadi adab dah tu. Jangan terlalu kenyang. Kenyang tu boleh, itu satu nikmat yang Allah beri. Maksud kenyang ni maksudnya memadai, insya-Allah. Walaupun boleh makan dan minum lagi, cuma baginya memadai. Kalau kita nak penuhkan perut kita ni, kita tak tahulah kalau makan nasi tu berapa pinggan agaknya. Kalau nak bagi penuh lah, lepas tu nak masuk air pula, kan? Perut penuh ni dengan perempuan mengandung 9 bulan sama ke? Tak sama kan? Mana saya tahu tu, saya tanya. Dia rasa dia tak sama. Oh lain. Orang muda lain dia makan kenyang atau lain, tapi kalau tua ni kalau makan terlampau kenyang dia lain, mengang, sakit. Oh, makin lemah pula ya. Orang tua lain. Maknanya kalau orang muda tu makan dia badan lemah, makna nak tengok muda tapi dah tua, macam tu. Kata orang muda makan banyak pun dia tak rasa. Ya. Tapi orang muda sekarang ni dah macam tu dah. Sebab apa? Pada adatnya begitu. Sepatutnya bila makan makin kuatlah badannya, cuma makin lemah. Bila makin lemah, kemungkinan ada dua perkara, sama ada pada tubuh dia atau jenis makanan tu sendiri. Begitu kan. Jadi dia kena seimbangkan dah. Walaupun makanan kita yang diharuskan dalam syarak ni banyak, cuma jangan melazat-lazatkannya secara berlebih-lebihan saja. Memang telah diajar oleh ulama, jangan makan kenyang sewaktu sahur, jangan makan kenyang sewaktu berbuka. Dua waktu ni. Maknanya sewaktu kita dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Bila memang kita telah diterbiah. Sebab bila berbuka puasa macam-macam ada. Cuma kita didik diri kita tahan. Bukanlah tahan tak makan langsung, makan. Cuma tahan agar kita tahu kekuatan itu kemungkinan daripada kurangnya makan, bukan sebab banyak makan. Sebab kita dah ada pengalaman atas diri. Sebab kita dulu pernah makan, akhirnya nak sembahyang maghrib 5 minit sebelum isyak, baru boleh bangun. Lepas tu pula lepas isyak kadang terawih tak pergi. Sebab apa? Lemah badan dah, ngantuk ya. Jadi dia ada kesan, dah menjadi pengalaman kita sebelum-sebelum ni. Saya dulu kalau malam tu nak jadi imam terawih, buka kurma je. Selagi mana tak jadi imam, tak makan berat tu. Dulu lah. Tapi bila dah ada anak-anak ni, kalau tak makan, diorang tak makan. Kita pun sapu bersih jugalah. Kalau kita tak makan, dia pun tak mau. Gitu kan. Macam Rasulullah juga, Nabi boleh saja atas khusus atas Nabi dia berbuka puasa isyak atau tengah malam, boleh. Cuma kalau Nabi buat begitu, nanti sahabat tengok dan diikut. Tu yang akhirnya Nabi pun maghrib, Nabi pun makan. Sahabat tengok Nabi makan. Sebab kadang-kadang maghrib Rasulullah tak makan. Lalu Rasulullah pun larang, jangan ikut aku. Sebab secara zahir tak nampak, tapi batinnya sebenarnya Rasulullah diberi makan oleh Allah. Gitu. Macam wahyu turun, mana ada sahabat nampak. Lalu kalau Allah bagi makan kat Nabi, adalah sesuatu yang masuk dalam perut Nabi. Sesuatu, sebab Nabi sebut, aku diberi makan oleh Allah. Lalu kita tak boleh nak masuk campur lah, ya Rasul jenis makanan macam mana, masin ke, masak ke, bentuknya tak perlu tanya lah. Sebab dia dah satu perkara yang khas buat Rasulullah SAW. Selain daripada itu, diingatkan juga bagi umat Islam berhati-hati. Jangan sampai seseorang itu sengaja dia membatalkan puasa, ataupun sengaja dia berbuka puasa kerana suka-suka. Begitu juga seseorang yang bermusafir, sengaja dia nak berbuka puasa juga. Sebab dalam mazhab Syafi'i, bila seseorang itu dia nak berbuka puasa dalam musafir, dia mesti ada syarat-syarat.
Syarat dia mesti bersahur dulu, kemudian tolak musafir. Dan waktu subuh masuk, pastikan dia dah berada dalam jarak musafir dah. Kalau sekiranya dia sahur di rumah, kemudian pula lepas subuh baru dia tolak, dia kena terus berpuasa sampai berbuka. Begitu. Kecuali kalau dia tu bersahur bila subuh masuk, mungkin dah sampai Tanjung Malim ke, lalu terpulanglah. Kalau sekiranya dia nak makan minum, tak salah tak dia. Cuma dia kekurangan dua perkara yang besar. Yang pertama, kemuliaan berkat Ramadan itu sendiri. Sebab Allah sebut dalam Quran, kalau sekiranya mereka berpuasa bulan Ramadan, itu lebih baik lagi. Sebab kalau kita ganti pun boleh tampal dia, tapi pahala berkaitan pahala 1000 kali gandaan tu semua tak dapat, terlepas. Jadi Imam Syafi'i kata, teruskan berpuasa lebih utama, lebih afdal daripada dia rasa dia bermusafir, dia nak berbuka puasa. Lebih-lebih kita hari ni rasanya tak terasa, sebab kita bukan di padang pasir. Gitu. Bukan seperti mana kita pada zaman Rasulullah di dalam peperangan Badar tu kan. Begitu. Kita sendiri bukan di padang pasir pun, kalau sekiranya pergi satu-satu tempat pun, kalau haus nak minum, apatah lagi bulan puasa. Ini sahabat Rasulullah pula nak perang. Kalau tak ada kekuatan, macam mana nak angkat pedang, macam mana nak angkat alat-alat peperangan tu? Bukannya ringan, perisai-perisai itu semua. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita, barang siapa yang berbuka puasa pada hari ataupun pada hari-hari dalam Ramadan tanpa sebab, seperti mana sebab sakit ataupun sebab dengan musafir ataupun disebabkan uzur syar'i, makna perempuan yang memang tak boleh nak puasa ke, lalu dia buka puasa sengaja gitu, maka tiadalah akan boleh dia membayarnya, menggantikannya kembali puasa yang sengaja dia buka, walaupun dia ganti sepanjang masa, sepanjang tahun. Gitu. Dia tetap juga kena ganti. Cuma ini ingatan untuk dia. Kalau dia ganti setahun penuh pun Allah tak mau juga. Makna menunjukkan ini satu perintah yang besar daripada Rasul dan ingatan ancaman yang keras. Sebab puasa ini hukumnya wajib, hukumnya fardu, seperti mana juga solat, seperti mana juga mengucap 2 kalimah syahadah tu. Lalu seperti mana seseorang yang tidak mahu solat, meninggalkan solat, seolah-olah dia dah meruntuhkan agama dalam diri dia. Dan Nabi kata, bahkan barang siapa yang solat, dia mendekatkan agamanya. Barang siapa yang ditinggalkan solat, dia meruntuhkan agama dia. Bukan agama kita yang solat, dia lah. Diri dia dah tak kuat, diri dia tidak kukuh. Sebab orang yang tak solat ni berkat tak ada. Bila berkat tak ada, buat kerja tak jadi je. Aketah perkara dunia boleh jadi, tapi perkara-perkara yang nak undang dengan kebaikan, berkat, rahmat tak ada. Dia terlepas pada perkara tu. Itu kita kena tahu tu. Seperti mana orang kafir sendiri, bila dia sedekah, dia bantu kita, Allah Subhanahu Wa Taala bagi balas balik atas dunia. Dia bagi 1, Allah bagi 10 atas dunia. Cuma kita kena tahu, itu bukannya berkat, itu bukan rahmat, bukan. Itu hanya secara zahir atas dunia. Macam orang kafir, kalau dia bantu orang Islam, Allah bagi direct, cepat kaya dia. Cepat kaya. Sebab Allah bagi atas dunia. Gitu kan. Kalau dia tahulah, nescaya dia akan bantu orang Islam. Sebab apa? Inilah saham paling cepat untuk jadi kaya dan untung. Bantu orang Islam. Cuma oleh kerana Islam tidak semudah-mudahnya nak terima bantuan mereka. Kalau kerana dunia tu, kita mahukan Islam tu ada pada diri mereka. Gitu kan. Selain daripada itu, kesungguhan sewaktu kita menghadapi Ramadan, bersungguh-sungguh. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala curahkan
macam-macam ganjaran. Kalau andainya kita boleh lihatlah apa yang dicurahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, seperti mana kita lihat hujan lebat yang turun. Hujan lebat kalau turun, kita sampai peringkat kena lindung diri dah. Lalu kalaulah sekiranya yang kita lihat tu bukan hujan, tapi adalah ganjaran pada Allah, agak-agak kita memayungi tak diri kita? Tak ada dah. Gitu. Sebab oleh kerana hujan. Cuba kalau sekiranya turun tu permata-permata, penuh rasanya jalan raya semua kan. Sebab hujan semua duduk dalam. Cuba kalau turun tu permata. Permata. Delima ke kan? Delima merah, delima biru kan? Macam-macam lah. Begitu. Sebab tak nampak kan? Kalau nampak, kata ulama, macam hujan yang turun lebat tu. Bulan Ramadan ni siang malam turun je kan? Sebab terlalu banyak, terlalu besar rahmat Allah dan kasih sayangnya, sampai peringkat Allah banyak membebaskan ahli-ahli neraka ni dengan jumlah yang sangat banyak. Seolah-olah ada nama, ada list nama dalam neraka, belum masuk Allah dah padamlah nama dia. Begitu. Sebab kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, antara amalan-amalan kita yang kita amal, selain daripada amalan secara individu di atas diri kita, ini adalah amalan secara bermula pada individu, tapi kebaikannya secara berjamaah. Seperti mana kita bersedekah, kita menyediakan juadah berbuka puasa, ataupun kita bersedekah sesuatu yang mana orang itu makan daripada apa yang kita sedekahkan, kita kena niat sedekah lah. Kalau niat hadiah dia jadi lain. Gitu. Ni saya bawa 2 botol, 3 botol ataupun 3-4 kotak air mineral, saya hadiahkan, dia jadi lain. Hadiah dengan sedekah je lain. Itu pasal kita kena niat sedekah. Gitu kan. Sama juga orang yang mengutip zakat. Kalau sekiranya orang kata, cik ni lebih RM10, ambil lah hadiah saya bagi kat cik, tak boleh ambil, haram, Nabi tak bagi. Gitu. Gitu. Cuma kalau sekiranya dia kata sedekah boleh. Gitu. Sebab hadiah ini termasuk bab berkaitan dengan upah juga. Upah. Orang tu duduk sana, mari sini, jauh dia mari. Lalu kita bagi itu bukan kena sebut sedekah, sebutlah upah dia, tapi kita tak nak ini upah awak, tak. Kita sebut ni hadiah saya untuk awak. Gitu. Kan? Hadiah. Tapi kalau sedekah tak boleh. Itu pasal kita kena tahu bezanya sedekah dengan hadiah. Sebab memang ada hadiah Rasulullah. Nabi melarang orang yang pergi kutip zakat ni, lalu orang tu pun bagi tambahan lagi. Dia kata, ambil lah 10 dirham ni, saya hadiah kat awak. Nabi kata jangan ambil. Sebab memang tugas amin pergi kutip zakat. Sebab amin tu sendiri pun dapat bahagian zakat tu. Cukup dah, memadai lah. Begitu. Dia tak boleh ambil, tu haram hukumnya. Kecuali kalau orang tu bagi tak ada niat sebab orang ni mari jauh ke, seolah-olah sebab upah dia tak. Itu kalau dia ada niat begitu, kita orang yang kutip zakat tak boleh ambil. Cuma kalau sekiranya bukan kerana itu, memang sajalah sedekah. Sedekah lah, sebab bulan Ramadan, sebab sedekah ni dia boleh jatuh orang kaya boleh, orang miskin boleh, orang kafir pun boleh kalau buat sedekah. Sebab Rasulullah kata sedekahlah walaupun dia itu mungkin jatuh orang kaya, mungkin juga bukan orang Islam. Sebab sedekah ni dia ada berkat. Kalau orang kafir itu makan hasil sedekah kita, mungkinlah ada sesuatu lah Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam makanan dia tu. Mungkin salah satunya dia bersyukur, gitu. Ya. Termasuk juga tu sedekah. Kan. Sebab dia dalam Islam hadiah ada bahagian, zakat ada bahagian, sedekah ada bahagian.
Dalam zakat ni yang banyak pecah ni sebab ada zakat harta, zakat emas, zakat perak, zakat macam-macam jenis zakat, zakat tanam-tanaman, ternakan, begitu dia luas sangat. Begitu. Zakat yang mudah kita faham ni zakat simpanan dengan zakat fitrah je. Tu paling senang. Begitu. Ya. Sebab bahasa Melayu kita ni dia sebut sumbangan ikhlas. Cuma bila anak kadang-kadang Ramadan dia bagi, raya dia bagi, dia nak nama apa ni? Apa? Itulah kata ni kita nak tanya ni. Anak ni kata mak ni hadiah saya ke, mak ni sedekah saya ke, ni mak nak kata apa lagi? Sumbangan saya ke? Sumbangan ni jadi umum. Kan? Yang cakap apa? Takkan kata mak ini allowance saya. Betul. Lagilah jadi lain. Gitu. Allowance ni tak kena mengena anak dengan mak ni. Mana ada kena mengena allowance tu. Gitu. Cuma kita nak tahu waktu kita sebut tu, kita nak sebut apa. Sebenarnya jangan sebut apa-apa. Bagi saja. Mak ni pemberian ikhlas dari saya lah. Sekadar tu. Kita tak sebut hadiah, kita tak sedekah, tak sebut sedekah, apatah lagi zakat. Mana boleh bagi zakat kat mak? Sebab zakat ni benda yang buruk. Mana ada sesuatu yang boleh buruk bagi mak? Sebab zakat ni sesuatu lebihan yang dikira sebagai dia buruk. Cuma bila kita bawa keluar, Allah bersihkan kita. Itu pasal Rasulullah tak boleh terima zakat. Mana boleh dia makan harta-harta yang buruk. Begitu. Itu kaedah dia. Nabi pun tak boleh makan ataupun ambil harta-harta sedekah. Tak boleh. Hadiah boleh. Itu pasal menunjukkan sedekah dengan hadiah tu ada beza. Kan? Tapi kalau kita nak sebut hadiah untuk mak pun boleh. Cuma bukanlah kita niat sebagai satu upah. Bukan. Satu hadiah macam satu present lah, barang ke apa. Hadiah. Yang kita faham dalam alam Melayu. Kita tak ambil pada bahasa hadis tak, kita tradisi Melayu saja boleh. Gitu. Kita sebutlah, selalunya orang bagi kat mak ni, anak cakap apa? Sumbangan tu nama apa? Dia bagi apa? Yelah, dia tak ada sebut dah kan. Ada, kena sebut. Sebutlah mak ni duit raya. Gitu. Tak sebut juga. Oh, tu lain. Ke mak kata itu lain tu. Oh, biasa je. Ayolah, jadi tradisi Melayu lah. Tak apa. Macam tu lagi mudah. Sebab dia tak khususkan apa. Sebab dia terus direct langsung. Dia tak ada mengharapkan pahala. Sebab seolah-olah ini memang tanggungjawab dia lah. Sebab kalau orang satu-satu hukum yang jadi wajib, dia tak boleh kerana dia nak dapat pahala. Sebab itu hak. Itu jadi hak. Bila jadi hak, kita jangan lihat pahala. Yang lihat pahala, kalau kita nak tambah pahala, itu dengan perkara yang sunat. Itu yang kita buat. Tapi perkara wajib tak. Bukan untuk pahala. Sebab diperintahkan. Itu pasal bila kita solat, jangan kita nak sebab pahala. Sebab kita diperintahkan. Begitu juga kita puasa, kita jangan nak nampak pahala sebab kita diperintahkan. Cuma oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mengistimewakan Ramadan ni dengan macam-macam keistimewaan, kita kena sebutlah sebab Allah yang bagi. Kita kena sebut. Sebab dalam Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut agar kita menyebut-nyebut nikmat yang dia bagi, jangan sembunyikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang Allah beri kepada kamu, cerita-ceritakan. Fahadis ni makna hadas, bercakap-cakap. Hadis, begitu. Dia bercakap-cakap. Maknanya seperti mana Rasulullah kata Aisyah si Nabi, walaupun satu benda yang kecil, yang kita kata benda tu kecil, dia tak payah besar-besar kan. Tapi Nabi kesyukurannya dengan benda yang kecil seolah-olah benda tu pun besar. Cara Nabi bersyukur. Begitu. Kan? Seposen dengan 10,000 sama? Tak sama. Tapi kalau kita terima seposen, boleh tak gembira macam 10,000 tu? Tak boleh kan? Cuba kalau buat kena rugi sama. Boleh? Alhamdulillah seposen.
Kita rasa agak pelik kan, tapi kita kena tahu itulah cara Rasulullah. Benda yang kecil pun dia boleh besarkan. Yang kita cakap-cakap je, cakap dengan siapa? Ya, Dan cakap-cakap sesama kita. sama kita. Dan kita kena zahirkan setiap nikmat yang Allah bagikan, cara bersyukur kepada Allah dengan cara dia taat. Seperti mana contoh nikmat yang Allah bagi kita, alhamdulillah Allah bagi kita masuk bulan Ramadan, alhamdulillah Allah bagi, alhamdulillah gitu. Bahkan kalau kita kawan dengan orang Arab, saya pernah tengok perempuan-perempuan Arab dia duduk, saya pun tengoklah diorang cakap-cakap, baru cakap dua patah alhamdulillah, baru cakap dua patah alhamdulillah. Begitu kan, sesama dia lah begitu. Habis dia cakap, orang ni doa yang ni amin, ni pula cakap itu pula amin. Itulah cara dia kan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut barang siapa yang menyediakan, yaknilah juadah berbuka puasa bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, ni adalah ganjaran yang berkaitan pada bulan Ramadan saja, iaitulah berkaitan dengan makanan, dan tentunya makanan tu mesti makanan yang halal. Maka para malaikat akan berselawat padanya sepanjang Ramadan tu. Selawat malaikat untuk orang yang menyediakan ataupun seseorang yang menyumbang lah. Lebih mudah untuk kita faham orang menyumbang. Begitu juga pada malam Lailatul Qadar akan berselawat pula akan malaikat Jibril kepada dia. Ini khusus ni hadis riwayat Imam At-Tabarani gitu. Selain pada itu, kita ambil satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah menyebut diberikan untuk umatku dalam bulan Ramadan ini 5 perkara yang tidak diberikan kepada para nabi, termasuklah umat-umat sebelum, iaitu pada malam pertama daripada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Maknanya malam Ramadan bila masuk saja Allah pandanglah kita dengan pandangan rahmat kasih sayangnya, selagi mana malam itu kita tidak buat maksiat dan kita bergembira dengan kehadiran Ramadan. Gitu. Seperti mana sebelum ni saya dah ajar, hendaklah kita bersedia dalam bersedia sewaktu menjelangnya Ramadan tu, kan? Maknanya sebelum masuknya Ramadan tu sendiri, pada malam ataupun maghrib tu kita dah duduk dan kita dah doa, dah bersedialah, tu maksudnya. Berbeza dengan orang yang nak tunggu pengumuman baru dia bersedia, gitu. Lain. Kita bersedia petang tu lagi, itu lebih afdal sebenarnya. Lalu bila saja masuk maghrib, Allah yang bawa kita masuk, bukan kita yang masuk. Allah bawa masuk sebab kita doa, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah dan bawalah kami masuk ke dalam Ramadan. Alangkah istimewanya yang bawa masuk tu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana contoh, tiba-tiba pegawai tu tengok kita ada dalam istana. Ni pegawai dalam istana. Awak siapa, macam mana ada dalam istana? Awak tak tahu ke? Sultan muda yang masukkan saya ni. Kan? Selain daripada itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memandang hamba tadi dengan kasih sayangnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan siksa dia selama-lamanya juga. Selain daripada itu, orang yang berpuasa di sisi Allah haruman mulutnya seperti mana haruman kasturi, walaupun bau mulut kita tu adalah bau yang tidak menyenangkan, tapi ini ceritanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain pada itu, kata Rasul, para malaikat Allah Subhanahu wa taala memohonkan pengampunan dosa bagi kita yang berpuasa ataupun menghadapi bulan Ramadan sepanjang siang dan juga malam. Yang keempatnya, Allah Subhanahu wa taala perintah syurga agar syurga itu buat sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada syurga, wahai syurga,
bersiaplah engkau dan bersoleklah untuk menyambut hamba-hambaku. Disebabkan apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala melihat mereka. Allah Subhanahu Wa Taala melihat mereka dengan penuh kasih sayang, seolah-olah syurga juga kena buat persiapan yang istimewa untuk menyambut hamba-hamba Allah yang dipandang Allah dengan pandangan sayang. Guru saya dulu pun pernah dia kata, bila masuk bulan Ramadan, awal-awal malam Ramadan, para bidadari menyanyi-nyanyi, marhaban Ramadan, marhaban Ramadan. Kita tak tahulah lirik dia. Bolehlah dia ada hadis, cuma irama je. Kalau dulu-dulu waktu saya kecil-kecil dengar radio mesti Ramadan bulan yang suci. Gitu kan. Lepas tu malam-malam ada Quran dibaca oleh Khalid Mahmud Al-Khalid Al-Khusairi, ulama Quran Mesir tu. Malam-malam terkenang lah. Kalau sekiranya ada radio pasang gitu, terkenang lah kita puasa dulu-dulu. Kalau lah cerita rumah kedai di tayang, terasa macam dulu-dulu punya puasa pula. Selain daripada itu, apabila sampai pada malam terakhir di bulan Ramadan, maka diampunilah bagi mereka itu dosa-dosanya seluruhnya. Maka seorang sahabat Rasulullah tanya, apakah itu hadiah bagi orang dapat Lailatul Qadar ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW kata, bukan. Makna Lailatul Qadar ni adalah ganjaran pahala khususnya. Tapi malam yang terakhir daripada Ramadan, gugurnya semua dosa bukan sebab Lailatul Qadar juga. Yang dijawab oleh Rasulullah SAW, iaitulah apabila seseorang dah bekerja, tentulah dia akan diberi upahnya. Lalu begitu juga apabila kita telah selesai daripada berpuasa Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala memberilah ganjaran kepada kita. Sebab puasa kita ni kerana Allah. Tidak ada satu terbiah yang paling terbiah yang agak besar juga terbiahnya, melainkan puasa lah. Sebab kalau bab solat, kalau masuk waktu kita tak terus solat, ada juga waktu kita tangguh kan. Tapi bab puasa dia tak boleh tangguh. Sahur tu sendiri jangan makan waktu dah naik matahari, apatah lagi dah masuk subuh. Gitu. Kemudian apabila berbuka puasa, terbenam matahari, masuk maghrib lah, kita kena segerakan berbuka. Sebab Allah suka kita bersegera berbuka. Allah tak suka kita melambat-lambatkannya. Lagi satu, kalau melambat-lambatkannya, dia niat nak melawan. Dia tak mau ikut. Dia nak buka waktu isyak, dia melawan. Melawan ni maknanya dia tidak memandang ada berkat yang berbuka puasa pada waktu maghrib. Lalu Allah tidak akan terima puasanya. Itu selagi mana dia mengubah pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul. Begitu. Bila Nabi kata bersegera, oleh kerana kita ada makan, kita ada makanan, ada minuman, makan saja. Selagi mana milik kita. Tapi kalau bukan milik kita, kita tak boleh nak makan minum terus gitu. Kan? Mungkin milik orang lain. Selesai ni bahagian pertama. Bahagian yang kedua pula. Ya, tanya. Mana tak solat dulu? Mandi dulu baru nak solat. Lepas tu nak mandi dulu. Lepas tu mandilah sebelum tu. Tak makruh. Mandi sebelum nak buka puasa tidak makruh. Yang makruh apabila kalau dia mandi dengan niat nak segarkan badan dia.
Kalau niat nak membersihkan badan, tidak makruh. Tapi kalau niat nak bagi dia segar, itu baru makruh. Sama juga kita mandi siang hari, mandi zuhur. Sebab apa mandi? Oh ni letih lah bagi. Sebab puasa memang nak kena rasa letih. Bila dia mandi, hilang lapar, hilang dahaga, jadi makruh. Dan sepanjang hari itu sebenarnya orang mandi sebab niat dia balik. Takkan dah orang tu dah buat kerja-kerja nak biar tak mandi. Nak sejuk, tak mandi dah. Yelah orang tu buat sawah dengan dia sendiri nak solat semua. Orang tu kerja kontraktor. Lepas kontraktor nama bina bangunan tu, buat bangunan lah kan, gitu. Dengan peluh-peluh dia bau-bau, takkan orang pun kenapa tak mandi tu? Kan ustaz ajar makruh mandi. Itulah yang kita pegang, tak mandi. Tu pasal mandi sebab bersihkan tubuh, bukannya untuk segarkannya. Lain. Takkan dia sampai masjid semua hidup mandilah dulu, ada kerja-kerja turut-turut. Tak boleh, makruh gitu. Tak pernah dengar ke saya sebut ni? Makruh kalau mandi untuk segarkan tubuh, tapi tidak makruh untuk bersihkan diri. Takkan nak biarkan diri itu kotor. Dengan logik pun kita boleh fikir. Tu pasal setengah ulama kata bahawasanya seseorang yang mana dalam mulutnya ada sisa makanan yang agak ketara, walaupun matahari dah gelincir, asar sekalipun gosok dah gigi. Jangan kita ambil kata makruh mana boleh gosok gigi dah masuk zuhur, lepas zuhur ni. Sebab apa? Sebab dia faham ustaz kata makruh. Dia tak jelaskan makruh ni niat pada apa. Kalau kita niat sengaja sajalah, lepas maknanya pukul 3, pukul 4 tu kita nak gosok gigi, memang makruh. Sebab mulut kita mana ada sisa makanan, kita kan puasa. Tu pasal kita digalakkan gosok gigi sebelum gelincir matahari, biar sisa makanan dah hilang. Lalu sisa makanan yang pagi tadi dia tak gosok, sampailah ke petang, busuklah mulut dia. Akhirnya gosoklah gigi. Itulah kaedahnya. Bagi orang yang tak gosok gigi sebelum gelincir matahari, dia dibolehkan gosok setelah gelincir matahari. Tapi dia gosok gigi bukan kerana nak mengharumkan mulut, tak, nak membuang sisa. Sebab nanti sisa ni ada dekat mulut, waktu di keluar, kita telan, walaupun tak batal, tapi kita sendiri tak mau telan sisa makanan kita. Kalau sisa makanan tu dah besar ibu jari ni, tu kata jangan biarkan, gosoklah gigi. Boleh, cuma tengok pada niat saja. Jangan sampai kita puasa mandi sampai 10 kali. Sebab apa? Rasa lemah je, rasa lapar kan mandi. Lapar je mandi. Begitu macam zaman sekolah dulu, rasa lapar je pergi kat kepala paip air tu, basuh muka, sambil air tu tercurah-curah masuk mulut, telan. Sebab apa? Dia belajar mana-mana air yang bercampur dengan air liur tidak batal. Tapi kalau sekiranya bercampur tu setengah jawan dengan air liur, pasal hukum ni kita kena halusi. Kalau tak halusi, kita faham tu je. Kita kena tahu hukum tu tidak bersifat mutlak. Jangan kata tak boleh. Memang tak boleh lah, tidak begitu. Kalau sekiranya kita petang tu dah masak udang sotong, dia bau, takkan buka puasa bau, tak mandi untuk menghilangkannya. Sebab Rasulullah ajar, mungkin dia boleh basuh, dia bersihkan diri dia sekadar macam orang ambil wudu. Cuma ada juga Rasulullah perintah macam dia mandi. Seperti mana orang yang nak pergi sembahyang Jumaat ni, ramai-ramai berkumpul, Nabi kata kamu kena mandi macam mandi hadas besar, maknanya banyak air mandi. Sebab apa? Jangan disebabkan kamu dah dengan siang hari kerja kamu berkumpul Jumaat, bau tak menyenangkan. Pasal Rasulullah larang. Rasulullah kata pergi mandi, cuma tak jatuh wajib saja. Cuma Rasulullah perintah. Begitu. Awal-awal Islam dulu wajib mandi. Seorang yang nak pergi sembahyang Jumaat wajib. Tapi lepas sahabat Rasulullah dah beri pakaian, dia pun nipis-nipis dulu, pakaian tebal. Kalau dah busuk, dia busuk bau macam kambing. Kata kau busuk, kau macam kambing. Yang cakap aku, kau apa aku bau macam kambing.
Orang belakang pula kata, macam kambing lah. Kau pula kubur macam unta. Jadi halusi fiqh